Keprihatinan kerajaan negeri terhadap kebajikan orang kurang upaya OKU dengan mewujudkan kompleks orang kurang upaya negeri. Perinciannya kita bersama Debbie Amanda Padan di RTM Kuching. Silakan Debbie. Terima kasih Norlela, salam sejahtera dan salam hormat. Sarawak bercadang wujudkan kompleks orang kurang upaya OKU di negeri ini. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, ini selaras usaha meningkatkan kualiti hidup golongan tersebut. Ia juga penting bagi menyokong pembangunan golongan OKU yang tidak mempunyai fasiliti sedemikian di Sarawak. Pelajar OKU selepas tamat SPM hendak melanjutkan pelajaran di sekolah vocational OKU, mereka terpaksa pergi ke Semenanjung. Jadi yang ini tidak semua ibu bapa mahu membenarkan anak-anak mereka menyeberang lautan Cina Selatan ini. Dato' Sri Fatimah ditemui media selepas majlis penyerahan sumbangan geran kerajaan kepada Pertubuhan Orang-Orang Buta Malaysia SBM Cawangan Sarawak di Kuching. Beliau berkata cadangan itu pernah dibincangkan di peringkat Kerajaan Persekutuan pada awal 2018, namun program OKU itu terbantut apabila berlaku pertukaran kerajaan. Dato' Sri Fatimah yakin dengan adanya kompleks atau pusat vokasional sedemikian, ia mampu memberi peluang kepada golongan OKU meneroka ke pelbagai lagi kerjaya. Geran berjumlah RM20,000 itu diagihkan kepada 18 SBM yang menjalankan perniagaan refleksologi di Kuching. Peruntukan RM405 juta bagi Bantuan Khas Sarawakku Sayang BKSS 5.0 membuktikan keprihatinan Kerajaan Sarawak terhadap kebajikan rakyat. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi dalam satu kenyataan medianya yakin inisiatif BKSS 5.0 akan memberi manfaat kepada rakyat khususnya dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi negara berikutan pandemik COVID-19. Menurut Dato' Dr. Abdul Rahman, menerusi BKSS 5.0, kerajaan negeri memberi diskaun bil elektrik sebanyak 5 hingga 25% untuk pengguna domestik, komersial dan industri bermula Januari hingga Jun tahun ini, selain memberi diskaun bil bekalan air antara 10 hingga 25%. Seramai 10,000 orang penjaja berdaftar di bawah pihak berkuasa tempatan PBT juga dijangka akan menerima manfaat daripada diskaun 50% ke atas sewa pasar dan gerai menerusi bantuan tersebut selain pengecualian bayaran permit dan lesen perniagaan. Usahawan kecil dan sederhana PKS pula diberi pengecualian bayaran sewa yang beroperasi di premis perniagaan milik badan berkanun serta syarikat-syarikat milik kerajaan GLC Sarawak. Di samping itu, pelaksanaan BKSS 5.0 juga memberi diskaun sebanyak 25% bagi taksiran kadar cukai pintu serta diskaun 50% untuk sewa skim perumahan Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak HDC. Manakala diskaun sebanyak 30% diberikan untuk cukai tanah yang dijangka akan memberi manfaat kepada lebih 52,000 tempat kediaman, pusat komersial dan industri perladangan skala termasuk lain-lain kemudahan awam. Dato' Dr. Abdul Rahman juga memberitahu pihak pengusaha hotel dan rumah tumpangan turut mendapat manfaat daripada inisiatif tersebut dengan pengecualian pembayaran lesen serta penangguhan pembayaran bagi premium tanah secara one-off. Yayasan Perpaduan Sarawak YPS akan menubuhkan sekretariat sepenuh masa bagi memenuhi peningkatan peranan organisasi bukan berasaskan keuntungan itu dalam tempoh 5 tahun akan datang. Timbalan pengurusinya Tan Sri Dr. Josh Chan berkata, sebelum ini Sarawak Institut Pembangunan SDI diberi kepercayaan untuk menjadi sekretariat YPS.
Jelasnya yayasan itu kini dalam fasa peralihan bagi menghargai dan memahami cara hidup dan budaya antara satu sama lain. Tan Sri Dr. George menyatakan demikian selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapak Malaysia di Petrajaya. YPS turut membentangkan pelan tindakan 5 tahun itu kepada Ketua Menteri. Menjelaskan lebih lanjut, Tan Sri Dr. George Chan yang juga anggota lembaga YPS berkata, pelan itu berlandaskan kepada 3 objektif utama. Objektif itu adalah mewujudkan persekitaran yang damai dan kondusif, pertukaran antara pelbagai komuniti di Sarawak dan juga untuk mempromosikan perpaduan melalui pendidikan. Ini termasuk melibatkan dan bekerjasama dengan para pemimpin untuk menyampaikan mesej perpaduan melalui program yang melibatkan pelbagai pengaruh masyarakat. Selain itu, YPS juga merancang untuk menganjurkan program yang mensasarkan kepada memupuk penghargaan terhadap budaya dan tradisi tempatan di Sarawak sebagai sebahagian daripada rancangan 5 tahun mereka. Polis Miri berjaya menahan 2 lelaki warga tempatan dan merampas dadah bernilai RM248,500 dalam satu serbuan di sebuah rumah di Jalan Kinling Garden Piasau Miri. Ketua Polis Daerah Miri SCP Hakemal Hawari berkata, sepasukan pegawai dan anggota dari bahagian siasatan jenayah narkotik Daerah Miri menyerbu rumah terbabit pada pukul 3.50 petang semalam. Jelasnya, dalam serbuan itu, polis merampas beberapa jenis dadah iaitu 130 paket plastik berupa serbuk minuman dipercayai berisi dadah jenis ekstasi seberat 4.25 kg dan 400 biji pil Aramin 5. Turut dirampas 3 paket plastik lusinar masing-masing mengandungi serbuk warna putih disyaki dadah jenis syabu seberat 2.1 kg dan 2 paket plastik lusinar masing-masing berisi serbuk warna putih disyaki dadah jenis ketamin dengan berat kasar 1.7 kg. Bagi permohonan riman, dan riman telah kita peroleh untuk menjalankan siasatan selama 6 hari. Berkaitan itu, hukuman kes disiasat Dewan 3/9 atas data berbayar 19 muda dan jika sabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman mati. Saringan awal air kencing terhadap kedua-dua suspek juga didapati positif dadah jenis syabu dan hasil semakan mendapati kedua-duanya tiada mempunyai sebarang kes jenayah lampau. Penggiat industri kraf tempatan tidak ketinggalan merasai kesan daripada industri pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Malah ada kalangan usahawan kraf terpaksa beralih kepada perniagaan lain sebagai sumber pendapatan atau terpaksa mengurangkan jumlah pekerja mereka. Itu antara kesan yang dirasai salah seorang pengusaha kraf produk komuniti Kayan di Kuching, Marichelle Livanlah. Income kalau bukan zero bagi mereka yang usahawan kraft, kalau pendapatannya kurang daripada telah menurun sebanyak lebih daripada 80%. Orang tidak begitu berminat untuk membeli barangan kraft kerana tiada gunanya buat masa ini. Tidak boleh diberikan kepada rakan-rakan mereka dari luar negara. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu untuk slot cerita Pagi Sarawak menerusi siaran Selamat Pagi Malaysia di Kuching. Jelasnya sebelum ini industri kraf tempatan mendapat sambutan luar dan dalam negara khususnya sebagai buah tangan kepada tetamu selain terlibat dalam pameran dan jualan ketika sesuatu persidangan diadakan di Kuching. Tambahnya sebagai alternatif untuk terus berdaya saing, ada di antara usahawan kraf mengambil tempahan khas mengikut rekaan yang dimahukan pelanggan menerusi platform digital. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan.